sejahtera. Nama saya Nurhana Najah binti Muhammad Yusri dari kelas BE 1182D. Saya akan membentangkan tajuk kesan pemikiran barat terhadap pendidikan di Malaysia. Pertama sekali saya akan membentangkan bab pengenalan, iaitu selepas kedatangan penjajah barat seperti British ke negara kita, salah satu fahaman dahulu telah merosakkan keimanan umat Islam, iaitu secularism. Isu secularism ini juga masih berlaku sehingga sekarang. Secularism merupakan fahaman yang sering dikaitkan dengan kehidupan duniawi. Kemasukan pemikiran yang mempunyai unsur barat ini sangat membimbangkan umat Islam, terutamanya kepada anak-anak muda yang ingin mengenal dunia. Justru itu, kami akan mengupas isu pemikiran atau ideologi barat ini dan budaya barat yang sedang melanda di negara kita pada zaman kini, terutamanya apabila isu ini memberi kesan kepada sistem pendidikan kita. Kita perlu menyedari bahawa perkara ini tidak boleh dipandang rendah oleh mana-mana pihak. Bagi menjalankan tanggungjawab menghindari perkara ini, kami telah menulis dan mengupas dan akan mengupas tentang perkara ini dengan lebih mendalam lagi. Fokus kami adalah terhadap bidang pendidikan kerana bidang pendidikan merupakan tunjang kesejahteraan umat Islam. Timbul banyak persoalan dan permasalahan yang wujud setelah Barat memperkenalkan ideologi di tanah Melayu. Antara ideologinya yang diperkenalkan ialah secularism, materialism, individualism, liberal modernism dan banyak lagi. Pemikiran Barat memberi banyak kesan negatif dan positif. Mari kita rungkai. Terdapat beberapa kesan positif dan kesan negatif yang kita dapat daripada kajian ini. Antara kesan positif yang kami dapat daripada kajian ini adalah perkembangan tulisan Rumi. Selepas kedatangan British ke tanah Melayu, banyak yang telah berubah dan banyak yang telah dimajukan, iaitu sistem tulisan Rumi kita telah diseragamkan oleh beberapa jawatan kuasa daripada pihak British ataupun yang ditubuhkan selama British menjajah negara kita. Sistem ejaan Rumi terus berkembang mengikut peredaran masa dan keadaan sekeliling ketika itu. Satu kongres telah diadakan, iaitu Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu. Ia telah menarik minat dan perhatian orang ramai dan sokongan dari kerajaan sehingga sebuah jawatan kuasa ejaan berjaya dibentuk. Pada 1959, ejaan Kongres terhasil dari satu perjanjian persahabatan antara Tanah Melayu dan Negara Republik Indonesia. Ejaan Rumi Baharu 1972 merupakan hasil daripada pemikiran yang matang. Ia menunjukkan prinsip-prinsip linguistik, ekonomi, kesederhanaan, kejelasan dan fleksibel serta taraf yang lebih tinggi dan nyata berbanding sistem terdahulu. Selain itu, terdapat kemajuan dalam pendidikan dan ilmu pengetahuan. Evolusi yang ketara telah berlaku dalam sistem pendidikan di tanah Melayu apabila kolonialisme hadir di tanah Melayu. Sebelum British datang ke tanah Melayu, kanak-kanak Melayu hanya mendapat pendidikan di surau, sekolah pondok dan majlis yang dianggap tidak formal. Dalam aspek pendidikan, kolonialisme telah mewujudkan satu bentuk pendidikan yang berorganisasi serta tersusun. Oleh itu, British telah memperbarui sistem pendidikan yang dianggap tidak formal kepada yang lebih formal. Ia juga dapat memberi manfaat kepada kemajuan bahasa Melayu itu sendiri. British telah memperkenalkan sekolah Inggeris dan ia juga telah mewujudkan prasarana yang moden dengan pengajian kurikulum mengikut tahap kemajuan murid dan juga tahap tenaga pengajar yang dilatih khusus untuk sesuatu subjek. Pendidikan yang telah dilaksanakan oleh pihak British telah membuka dimensi baru untuk orang-orang Melayu. Mereka berjaya menempatkan diri dalam jawatan penting semasa zaman pemerintahan British. Hal yang demikian telah mengubah kehidupan masyarakat Melayu. Awalnya terpinggir di tepi jalan, kini mempunyai kehidupan yang lebih baik melalui sijil-sijil yang diperoleh oleh sistem pendidikan Inggeris. Hal ini berlaku kerana pendidikan digunakan demi menaikkan status diri di dalam sesebuah masyarakat. Ia juga dapat meningkatkan taraf hidup seseorang. Seterusnya ialah lonjakan kemajuan dan aplikasi teknologi.
Aplikasi teknologi pada asalnya adalah milik kita dan berasal daripada kita. Akan tetapi telah berlakunya lonjakan kemajuan yang luar biasa terhadap teknologi barat. Ini dapat kita lihat bahawa teknologi yang dibawa oleh barat dapat mendekatkan jarak dan menjimatkan masa. Contohnya, penciptaan pengangkutan moden seperti kapal, kereta api, kereta dan kapal terbang. Perkembangan teknologi ini terus ditingkatkan. Ia telah menghasilkan teknologi komunikasi seperti telefon dan televisyen. Kemajuan teknologi hasilnya daripada kemajuan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Ianya saling berkait secara tidak langsung. Akhir sekali ialah kemajuan dalam sistem pentadbiran. Kemajuan dalam bidang pendidikan juga telah memberi impak yang besar terhadap kemajuan sistem pentadbiran di tanah Melayu. Hasil dari kemajuan ini dapat menghasilkan perlembagaan yang menetapkan hak dan kewajipan kepada pihak pemerintah dan rakyat. Selain itu, terhasilnya pentadbiran secara demokrasi yang masih digunakan sehingga kini, di mana majoriti akan menentukan siapa pemerintah dan pemerintahan melalui pilihan raya bebas. Sudah dikupas kesan positifnya, marilah kita mengupas kesan negatif yang terdapat dalam kajian ini. Yang pertama ialah kesan terhadap bahasa Melayu. Selepas bahasa Inggeris menjadi bahasa perantaraan, ia telah menjadi bahasa kedua yang penting bagi rakyat Malaysia. Bahasa Melayu mula diketepikan dan dipandang remeh oleh setengah pihak. Bahasa Melayu sebagai bahasa intelektual juga terbantut akibat tidak lagi digunakan sebagai pengantar ilmu tinggi. Bahasa Melayu dianggap sebagai bahasa yang terpinggir dan hanya digunakan oleh rakyat yang berpendidikan rendah. Pada masa kini, kita dapat lihat bahawa kebanyakan institusi pendidikan menggalakkan penggunaan dan penguasaan bahasa Inggeris untuk digunakan dalam pembelajaran dan kehidupan seharian. Kerajaan juga mempunyai usaha untuk mengembangkan lagi bahasa Inggeris melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Selain itu, tulisan Jawi juga semakin pupus. Tulisan Jawi dulunya merupakan salah satu medium komunikasi yang sering digunakan pada zaman sebelum dan selepas merdeka. Buktinya penemuan semula batu bersurat, surat beranak pada zaman dahulu dan sebagainya. Selain itu, terdapat juga surat khabar yang ditulis sepenuhnya dalam bahasa Jawi. Kini tulisan Jawi semakin pupus kerana kurang ilmu pengetahuan tentang bahasa Jawi dalam kalangan rakyat Malaysia, terutamanya masyarakat yang berbangsa Melayu. Tulisan Jawi juga semakin dilupakan oleh golongan muda di Malaysia. Hal ini berlaku kerana kurang pendedahan terhadap penggunaan tulisan Jawi kepada generasi sekarang. Selain itu, semua mata pelajaran di sekolah secara rasminya telah menggunakan bahasa Rumi, termasuk juga pendidikan Islam. Pada masa kini, kita dapat lihat bahawa terdapat beberapa usaha untuk kembali memartabatkan tulisan Jawi di Malaysia, iaitu antaranya ialah telah meletakkan tulisan Jawi pada papan tanda, dapat mendedahkan bahawa tulisan Jawi itu masih wujud dan kita harus mempertahankan tulisan Jawi supaya ianya tidak pupus. Seterusnya ialah stres dalam kalangan pelajar. Berdasarkan apa yang kita dapat lihat terhadap pemikiran barat, mereka mengamalkan pemikiran materialism. Ianya memberi impak yang besar terhadap kesihatan mental para pelajar. Di era globalisasi ini, terlalu ramai pelajar yang stres dengan sistem pendidikan di Malaysia. Sistem peperiksaan di Malaysia boleh dikatakan tidak maju kerana pelajar-pelajar sekolah rendah maupun menengah harus melalui 3 kali peperiksaan dalam setahun. Berdasarkan apa yang kita tahu tentang materialism, adalah taraf hidup yang dapat ditingkatkan dengan pendidikan. Sebagai contoh, jikalau seorang pelajar tidak mendapat A dalam grade-nya, mereka akan menerima tekanan dari orang sekeliling, terutamanya ibu bapa dan guru-guru. Stres terjadi apabila seseorang itu mendapat tekanan dan tidak tahu cara untuk menghilangkan tekanan tersebut. Grade A adalah segalanya untuk berjaya dalam kehidupan. Pernyataan ini dibuat untuk memudahkan orang memahami konsep pemikiran barat materialism. Yang terakhir ialah kemusnahan keluarga. Konsep pemikiran individualism dan materialism diperkenalkan oleh budaya barat, mampu memusnahkan sesebuah keluarga.
Hal ini berlaku kerana individualis sentiasa bergerak secara individu dan mempunyai sikap mementingkan diri sendiri. Kemusnahan keluarga boleh berlaku kerana masing-masing mengejar kemewahan. Ianya kerana bagi orang barat, wang merupakan satu elemen kebahagiaan dalam kekeluargaan. Saya pernah terdengar orang berkata, ada wang adik sayang, tak ada wang abang pun melayang. Saya akan membentangkan bahagian isu dan perbahasan. Isu yang pertama ialah isu sekularisme. Antara penyebaran sekularisme melalui pendidikan ialah diskriminasi terhadap orang yang menuntut agama. Diskriminasi ini berlaku terhadap lepasan sekolah agama dan tahfiz. Mereka sering dipandang rendah kerana mereka kurang ilmu pengetahuan dalam bidang akademik. Diskriminasi ini juga berlaku kepada guru-guru agama kerana mereka sering dibeza-bezakan oleh guru-guru subjek lain. Dari segi pekerjaan pula dan penjawatan, lepasan bidang agama hanya mempunyai peluang yang tipis berbanding lepasan subjek-subjek atau kos-kos lain. Golongan yang suka membezakan ini akan menyebabkan golongan muda lari dari agama kerana tertanam dalam minda mereka bahawa jika kita memilih bidang agama, ia akan menjamin kehidupan yang tidak senang atau kehidupan yang tidak mewah. Yang kedua ialah melonggarkan sukatan pengajian agama. Pembelajaran terhadap agama Islam seharusnya dididik dari kecil lagi kerana meluntur buluh biarlah dari rebungnya. Isu yang membuatkan masyarakat kini kurang mendalami atau kurang faham terhadap ilmu agama ialah apabila mereka melonggarkan sukatan pengajian agama dalam kemajuan akademik. British telah mengambil pengajian Al-Quran dan jadikan ini pada sesi petang. Seperti yang kita lihat sekarang bahawa bidang akademik atau subjek-subjek lain diajar pada waktu pagi dan sekolah kafah atau dalam erti lain adalah bidang agama diajar pada waktu petang. Yang ketiga ialah percampuran lelaki dan perempuan ketika pengajian. Bila kita dengar ini, ianya tidak asing bagi kita kerana cara yang digunakan ini nampak sahaja remeh, tapi ianya sangat berbahaya. Golongan sekular mendakwa bahawa perkara ini merupakan kemajuan dan kemodenan, tetapi ini hanya muslihat mereka kerana dengan pencampuran ini, masalah sosial yang kronik boleh tercetus jikalau tidak dikawal. Walaupun dengan pencampuran ini, kita sebagai umat Islam seharusnya menjaga ikhtilat, terutamanya dengan ajnabi. Pada masa kini, tidak pelik lagi jikalau kita melihat lelaki dan perempuan bersentuhan. Hal ini berlaku kerana mereka memandang remeh terhadap perbatasan dalam pergaulan, atau mungkin mereka tidak dididik dari kecil. Isu yang kedua ialah isu penggunaan bahasa rojak. Ada yang mengatakan bahawa bahasa Melayu sukar dikuasai sehingga menyebabkan masyarakat menggunakan bahasa rojak untuk lebih memahami. Bahasa Melayu tidak sukar, tetapi apa yang sukarnya apabila terdapat sikap yang suka mengambil jalan pintas dan tidak mahu berusaha untuk mencari bahan rujukan. Pada masa kini, bahasa rojak ini tidak asing lagi, terutama dalam golongan muda. Secara tidak langsung, ia telah merendahkan martabat bahasa Melayu. Kita seharusnya memartabatkan bahasa kita sendiri. Ianya benar bahawa kita perlu mempelajari bahasa asing seperti bahasa Inggeris kerana ia merupakan bahasa pengantar. Akan tetapi ianya tidak boleh digunakan dengan cara sekarat belut, sekarat ular, iaitu menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris secara selang-seli. Dengan ini berakhirlah sudah bahagian saya. Saya akan memberi laluan kepada Nur Fitriana untuk menyambung pembentangan saya. Terima kasih kerana sudi mendengar. Bye-bye.